Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Zulkifli, mewakili kumpulan saya untuk membentangkan bab 1.4.1 Pembinaan struktur bahagian dinding dan tiang. Pertama ialah dinding. Definisi dinding adalah elemen kepingan tegak yang menanggung beban ataupun dinding tanggung beban. Antara fungsi yang dinding ni lakukan adalah memberi perlindungan daripada kesan cuaca, pembahagi ruang dan bilik dalam bangunan. Dinding ada 3 jenis. Yang pertama ialah dinding tanggung beban, yang kedua ialah dinding panel, dan yang ketiga ialah dinding monolit. Dinding tanggung beban. Dinding tanggung beban dia menanggung beban hidup dan beratnya sendiri, dan dinding ni biasanya dibuat menggunakan bata. Dinding ni dia dibina di atas asas jalur supaya beban dapat diagihkan terus pada tanah di bawah asas. Dinding jenis yang kedua ialah dinding panel. Dinding jenis ini dibina daripada panel yang dipasang pada kerangka. Dinding ini hanya menanggung bebannya sendiri. Panel ni dia terdiri daripada papan gypsum, kaca, komposit, papan dan papan lapis. Kerangka dia pula dibina daripada dinding bata, kayu, logam atau bahan komposit. Dinding ni biasanya digunakan sebagai pemisah ruang. Jenis dinding yang terakhir ialah dinding monolit. Dinding ini terdiri daripada satu unit dinding tanpa sambungan. Contohnya dinding konkrit yang dibina dalam dorongan konkrit semasa basah dan mengeras menjadi satu dinding padu yang pejal. Terdapat juga dinding monolit konkrit pelatuang. Dinding jenis ini dibuat bersama dengan bukaan untuk pintu atau tingkap dalam satu ruangan. Dinding ini dipasang di tapak pembinaan mengikut kedudukan yang telah ditetapkan. Tiang, definisi dia komponen tegak yang menanggung beban paksi yang diagihkan oleh rasuk. So tiang ni ada dua, iaitu tiang tunggal dan tiang jinjang. So untuk tiang tunggal ni dibina secara berasingkan daripada dinding. Tiang ni dia kebentuk bagi menanggung beban yang tinggi. Biasanya tiang ni adalah tiang jenis tiang konkrit bertulang. Tiang ni boleh dibina menggunakan keluli batu, kayu dan batu bata. Contoh dia tiang yang diletakkan di lobi bangunan hotel atau kompleks beli belah. Jadi tiang jinjang pula. Tiang jinjang ni dibina daripada batu bata. Tiang ni dibina bersama dengan tembok bata. Tiang ni tidak menerima beban yang tinggi. So cara nak bina tiang jinjang ni ialah menyediakan lapisan asas sebelum bata diikat untuk bentuk tiang yang kita nak. Tiang jinjang ni berfungsi untuk mengukuhkan binaan tembok yang panjang. Contohnya tiang pagar di rumah kediaman. So berbalik kepada tiang yang pertama tadi, iaitu tiang tunggal. Ni cara-cara nak bina tiang tunggal tu lah. Cara-cara nak bina tiang tunggal ni, kita perlulah sediakan kotak bentuk acuan tiang ikut ukuran yang disediakan, dan kita sapu ejen pelepasan pada bahagian dalam kotak acuan tu. Yang kedua, kita sediakan bata tulang keluli bentuk berbunga untuk tiang. Yang ketiga, kita perlu pasang tertulang keluli tiang kepada tertulang keluli asas pad. Yang keempat, kita pasang kotak acuan tiang dan topang supaya berada dalam keadaan yang tegak. Yang kelima, kita buat campuran konkrit dengan nisbah 1:4. Yang keenam, kita lakukan ujian penurunan konkrit bagi tujuan mengukur keboleh kejayaan konkrit itulah. Yang ketujuh, kita tuang konkrit ke dalam kotak acuan dengan ketinggian tidak lebih 1.5 meter dan dalam tempoh tidak lebih 30 minit selepas dibancur. So yang ke-8, kita lakukan proses pemadatan dengan menggunakan rod penggetar supaya udara yang terperangkap dibebaskan. Yang ke-9, kita biarkan konkrit tu mengeras, dan 10, kita buka kotak acuan, dan yang ke-11, kita lakukan proses pengawitan.